Kerajaan kini berusaha menarik warga Malaysia mengambil alih pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh warga asing khususnya berikutan tercetusnya pandemik COVID-19. Antara langkah yang diambil Putrajaya ialah membekukan pengambilan pekerja asing hingga hujung tahun dan menghadkan pekerja asing kepada sektor pembinaan, pertanian dan perladangan sahaja. First of all, that we have made a policy decision, there's no foreign workers until year end. Okay? And we are not compromising with that. Okay. And this is one of the measures that we have taken to reduce unemployment for the locals. Okay? We are trying our best to guide the local entrepreneurs, mainly the service sectors, to give priority to local workers. Pada asasnya, cadangan kerajaan itu berniat baik, lebih-lebih lagi memandangkan angka rasmi pengangguran di Malaysia pada Jun lalu adalah 732,000 orang. Rashid Maidin kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu dan kini buntu memikirkan cara untuk menyara 5 anak dan isterinya. Saya sendiri kerja Singapura sekarang, tak ada kerja. Macam mana ya sekarang? Anak 5 lagi. Sekarang tengah cari dekat EcoSave interview. Baru apply. Rashid sudah 5 kali hadir temuduga namun hampa berikutan umurnya yang semakin menua. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan mahukan penganggur seperti Rashid untuk tidak bersikap memilih kerja. Tetapi lazimnya bukan sikap pekerja tempatan yang menjadi masalah, tetapi kurangnya pembelaan kerajaan untuk melindungi pekerja daripada menjadi mangsa penganiayaan majikan yang memberikan upah yang terlampau rendah. Kalau bagi setimpal dengan kerja, okey. Kalau bagi kerja tu tak setimpal dengan harga yang gaji diorang bagi tu memang tak patut lah. Diorang tak boleh nak sewenang-wenangnya guna tenaga pekerja tu. Macam tu je. Jadi kerajaan dan majikan mesti bertindak adil. Kita ada contoh-contoh jelas bahawa pekerja tempatan bersedia melakukan apa saja pekerjaan jika mereka diberi upah dan kemudahan yang adil, yang boleh menampung kos kehidupan melambung khususnya di kawasan bandar. Untuk berdekad lamanya, warga asing diambil bekerja sebagai buruh kasar dengan upah rendah dan kemudahan terhad. Kebanyakan mereka terpaksa tinggal berhimpit di dalam rumah kongsi di tapak projek atau rumah teres dan apartmen yang serba kekurangan. Tidak kira sama ada mereka mempunyai permit atau tidak, pekerja asing ini sering menjadi mangsa penindasan majikan. Gaji minimal RM1,200 yang dibayar kepada pekerja asing tidak memadai untuk pekerja tempatan, menyara keluarga mereka khususnya di kawasan bandar. Kebanyakan pekerja migran memerlukan upah kerja yang lebih masa untuk meraih kira-kira RM2,000 sebulan. Untuk pekerja tempatan, upah sedemikian amat tidak memadai, khususnya bagi mereka yang mempunyai tanggungan atau duduk di rumah sewa dan mempunyai pelbagai jenis pinjaman untuk dibayar. Menurut Solomon, bukan sikap pekerja Malaysia yang harus dipersoalkan, tetapi sikap majikan dan kerajaan dalam memastikan gaji dan kemudahan yang diberikan kepada pekerja memadai untuk mereka mempunyai kualiti hidup yang baik. Ini sepatutnya menjadi pertimbangan utama. MTUC sendiri mengesan beberapa contoh kesediaan warga tempatan melakukan pekerjaan yang lazimnya disandang oleh warga asing asalkan imbuhannya berbaloi. Antara yang dimaksudkan ialah stesen minyak di Taman Teratai, Pontian, Johor. Majikannya adalah bekas pegawai tentera Tamarai Palaniandi. Keseluruhan tenaga pekerja beliau adalah warga Malaysia. Keadaan ini wujud sejak stesen minyak ini diuruskan oleh Tamarai mulai November 2009. Because I'm a askar, patriotic saya lagi semua mendalam. So the love toward Malaysians is more daripada pekerja asing.
Menguruskan perniagaan di Johor tentunya membawa masalah mengupah pekerja tempatan kerana mereka lebih cenderung untuk bekerja di Singapura untuk meraih gaji yang jauh lebih tinggi. Tamarai bagaimanapun tidak bingkas mengupah migran asing tetapi memilih pendekatan berani dengan menawarkan pekerja tempatan gaji menarik ditambah dengan pelbagai jenis allowance. So what I do first, basic salary kerajaan letakkan dalam dulu maknanya 900. Tapi I bagi lebih. So that is first rintangan I dah cover supaya diorang tak lompat pada stesen lain. Kalau I offer dia lebih sikit lah. So, walaupun I rugi tapi I nak pekerja I stay, so I bagi dia orang offer lebih sikit. So I bagi macam OT tu biasalah, kiraan OT. Lepas tu I ada bagi allowance makanan breakfast pada diorang. So I believe kalau breakfast awal-awal pagi dah bagi kat diorang minda diorang ceria, then they can work more creative and so on. Then I celebrate birthday. Every birthday I celebrate, lepas tu I bagi allowance RM50 pada diorang, and I make sure dia ambil cuti. Because birthday diorang biar diorang cuti. Okay. Bagi allowance kalau minyak turun, pasal minyak datang tak kira masa sebenarnya. Dia 2-3 pagi pun datang, so bagi lawan turun minyak. Pekerja di stesen minyak itu juga diberikan voucher untuk membeli barangan di kedai serbanekanya dengan harga pekerja. Malah, Tamarai turut membelikan baju baru atau memberikan wang untuk membeli baju baru bila tiba hari perayaan. Paling mengujakan, Tamarai membawa pekerja yang berkhidmat melebihi setahun ke dalam dan luar negara untuk bercuti. So setakat ni, I dah 11 tahun buat bisnes ni. 8 country I dah pergi. Antara lokasi percutian yang ditaja Tamarai untuk pekerjanya adalah Bangkok, Thailand, Bali, Yogyakarta, Bandung di Indonesia serta destinasi tempatan seperti Pulau Pinang dan Melaka. Tamarai turut menawarkan bonus perkhidmatan setia kepada pekerjanya jika terus berkhidmat sehingga 5, 10 dan 15 tahun. Up to 15 years if they work here, share 3 hingga 5%. Saya showkan, saya bagi kepada diorang. So diorang akan feel apa diorang cakap, ownership diorang. So dia akan kerja lagi more motivated and sanggup bekerja lah. Ditanya apa rahsia yang dipegangnya sehingga sanggup mengurangkan peratus keuntungan dan berhabis membayar sejumlah allowance saban bulan kepada pekerjanya, ini jawapan Tamarai. Untung tu besar, saya cuma bagi sikit saja. Benda ni semua sikit je, bukan dia believe kalau kita bagi kita dapat balik kan. So it's like we share and care macam gitu lah. Of course dalam kalau dengar macam ni memang mustahil kalau apa tu nak buat benda-benda ni, tapi if you started to give, you'll gain back. Mesti you dapat balik dalam tu. I percaya dengan tu lah. Wanita cekal yang sudah 10 tahun berhenti berkhidmat dalam tentera kini memiliki 8 pekerja merangkumi seorang penyelia, 6 juruwang dan seorang jurupam. Semuanya warga tempatan. Juruwang Devamani Dorasami antara pekerja tempatan yang mendapat kepercayaan Tamarai. Devamani sudah lebih 3 tahun berkhidmat di stesen minyak itu dan bertekad untuk terus bekerja di sini. Sebab ada dapat gaji yang okey, lagi ada allowance, ada KWSP, ada SOSCO, ada dapat bonus. Masa staff punya birthday, masa tu ada dapat ampau atau gift. Devamani tidak menyangka dia juga berpeluang bercuti di luar negara walaupun hanya bekerja sebagai juruwang sebuah stesen minyak. Bos bawa pergi luar negara atau dekat Malaysia pun ada pergi. 2018 saya ada pergi Thailand bersama kawan-kawan 2 orang bekerja sama staff bos. Lagi 2019 ada bawa pergi Melaka. Seronok 3 hari. Nak pergi masa tu nak ambil tiket semua bos yang bayar. Dekat sana nak makanan ke atau nak beli barang apa-apa semua bayar bos yang bayar. Masih ada okey je. Kalau kita ada apa-apa masalah pun kita cakap dengan bos kita, dia boleh tolong lah.
Dia tak pernah cakap tak boleh. Tamarai percaya, apabila majikan mempamerkan keprihatinan terhadap kebajikan pekerja, mereka akan membalas balik jasa itu dengan bekerja bersungguh-sungguh dan setia. Saya rasa bukan semua majikan boleh duduk di 8 jam kat sana, duduk tekan konsol kat sana. I don't think so. Di sana, you boleh marah ada orang, dia boleh pasal you tak satisfied, tapi you mesti tak sanggup duduk kat sana. So, kesanggupan dia orang tu mesti di-appreciate. Stesen minyak Tamarai adalah contoh majikan meraih pulangan berbaloi jika sanggup memberikan gaji dan kemudahan menarik kepada pekerja mereka dan tidak memikirkan keuntungan semata-mata. Kejayaan beliau mengupah dan mengekalkan pekerja tempatan di stesen minyaknya harus menjadi iktibar dan contoh kepada majikan dan kerajaan sendiri dalam usaha memastikan pekerja tempatan tidak teraniaya dalam soal gaji dan kemudahan.